Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Datuk Seri. Pertama sekali saya Muhammad Hakim bin Muhammad Zain, pelajar tahun 3 Ijazah Kejuruteraan Petroleum dan juga merangkap sebagai timbalan yang dipertua YDP 1 MPP UTM. Jadi sebelum saya melangkah ke soalan saya, suka untuk saya mewakili rakan-rakan mahasiswa di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kita untuk bersama-sama menghadirkan diri, meluangkan masa bersama. Saya percaya bukan sahaja para pelajar UTM, bahkan seluruh warga di sekitar Johor Bahru ini. Terima kasih Datuk Seri. Jadi terus kita kepada soalan saya yang berfokuskan kepada pemekasaan mahasiswa. Ya, jadi saya percaya rakan-rakan di sini juga ambil maklum berkenaan dengan gagasan, ya, gagasan pemekasan mahasiswa yang baru-baru ini diperkenalkan ataupun digagaskan oleh Menteri KPT kita, iaitu Datuk Seri Khalid Nordin. Jadi seperti kita tahu, bila bercerita berkenaan dengan pemekasaan mahasiswa, ia meliputi aspek kemandirian mahasiswa itu sendiri dalam menguruskan pengurusan kewangan, membuka perniagaan secara sendiri. Jadi soalan saya, apakah peranan ataupun apakah pendapat dari sudut Datuk Seri sebagai seorang Perdana Menteri terhadap usaha pihak kerajaan dalam jangka masa panjang terhadap untuk memperkasakan, usaha untuk memperkasakan elemen-elemen ini dalam kalangan mahasiswa. Seperti yang kita sudah tahu, mahasiswa pada hari ini bukan semuanya bersedia untuk kehadapan bagi menguruskan kewangan sendiri, untuk kehadapan bagi membuka perniagaan sendiri. Jadi itu memberikan sedikit cabaran kepada kami, terutamanya di barisan kepimpinan pelajar, dalam memastikan gagasan ataupun elemen ini dapat lancar dijalankan di IPTA di seluruh Malaysia. Jadi pendapat Datuk Seri amatlah saya ingin alu-alu untuk dengar, dan seterusnya sejauh manakah pihak kerajaan komited untuk memastikan gagasan ataupun elemen pemekasaan mahasiswa ini dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Sekian, terima kasih. Boleh saya dapat nama sekali lagi tadi? Muhammad Hakim. Hakim. Datuk Seri. Baik, terima kasih Hakim. Baik, memang Datuk sekali gunakan ikhtiar ini dan mendapat dukungan kita. Pendapat saya tentunya sama, iaitu pertama, tugas mahasiswa memastikan dia cemerlang dalam bidang ilmu dia di universiti. Itu tugas utama. Tetapi kita juga nak lahirkan manusia. Oleh demikian, isu profesionalism, pendedahan kepada pengalaman-pengalaman perniagaan dan peluang pekerjaan itu perlu. Sebab itu kita galakkan dan perluaskan program internship. Dan saya juga mewakili pandangan di mana pendidikan itu tidak harus kita compartmentalize sebagai satu disiplin yang terlalu terbatas. Dan di beberapa siri ilmu Anwar sudah ikuti, saya selalu gunakan pandangan seorang pemikir Spanyol yang dalam bahasa Spanyol judul dia Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses. Bukan revolution, revolt, tapi revolt pemikiran, bahawa dalam sistem pendidikan, kalau kita terlalu terikat dengan specialization, kesan dia lah disebut oleh Ortega Y. Gasset, dia kata barbarism of specialization. Maknanya kita khusus sampai tak tahu yang lain. Jadi sementara kita harus pastikan kita capai kecemerlangan dalam bidang pengkhususan kita, jangan kita anggap pendidikan itu tamat di situ. Kerana manusia, kita harus tahu sejarah kita, budaya masing-masing, tolerance di antara satu sama lain, dan masalah ekonomi, kekangan hidup, semua harus ditangani. Baru boleh jadi seorang manusia yang intellectually qualified and competent. Itu yang disebut oleh Ortega Y. Gasset dalam Rebellion or Revolt of the Masses, Rebellion de las Masas. Baik, saya juga popularkan karya Harry Lewis
Dulu di universiti saya silap, saya sebut kata Harry Miller, tak, dia Lewis. Buku dia Excellence Without a Soul, dan banyak saya anjurkan pimpinan universiti membaca, kerana dia ini mantan dekan terkenal dari Universiti Harvard, dan kita tahu Universiti Harvard itu di antara universiti paling cemerlang di dunia dari segi ilmiah, akademik. Tetapi dia sebut ada lompongan di situ, iaitu without a soul. Universiti cemerlang tapi tak peduli masalah rakyat sekitarnya. Universiti di Boston, di luar sana ada golongan hitam yang ditindas, mahasiswa tidak peduli. Di kelompok yang lain, rakyat yang miskin, ketara, tidak mengesan kepada mereka. Jadi dia kata, apa pendidikan ini yang tidak ada nilai, tidak ada perasaan, tidak mempedulikan nasib rakyat. Jadi disebut excellence without a soul. Sama dengan apa yang sebut awal tadi tentang de-schooling society oleh Ivan Illich, yang mengatakan di antara lain dia hanya fikir bidang pengkhususan. Jadi kalau soal yang bagi kalau Hakim, tentunya saya senang sebab ia perluaskan skop ini. Jangan sehingga melonggarkan atau melemahkan fokus kita dalam bidang ilmu dan pendidikan dan disiplin dan pelajaran. Itu masalah juga ya. Profesor ada tanggungjawab pastikan universiti itu cemerlang dalam bidang pendidikan. Dia bukan zero sum game. Bukan maknanya cemerlang pendidikan runtuh manusiawinya. Dia cabaran kita ialah untuk cemerlang bidang pendidikan, ada pendedahan dalam bidang-bidang keterampilan dan profesionalism, pendedahan perniagaan yang disebut oleh Saudara Hakim, dan di samping itu kita angkat martabat kita sebagai manusia. Sebab itu saya kata dalam madani ini, ya, dalam negara madani, ekonomi madani, dalam kemampanan madani itu juga, dia tak terlepas dari persoalan nilai. Apa artinya pembangunan mencakar langit? Tanda sekolah tidak dipedulikan. Apa arti gedung-gedung besar, ya, yang kita bina dengan megah, pekerja di dalamnya itu ditindas dengan gaji yang sangat rendah dan mengaibkan? Apa arti negara kian cemerlang dan maju dengan catatan angka-angka yang menakjubkan, tetapi akhlak dan moral anak mudanya tercorot entah ke mana? Jadi sebab itu pendidikan itu haruslah mencakup satu bidang yang lebih luas. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Okey. Terima kasih yang berhormat. Jadi kita buka lagi soalan, okey, daripada Ketua MPP kita. Presiden. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat tengah hari Datuk Seri. Nama saya Ilah Huda, Presiden MPP UTM. Sebenarnya Datuk Seri, saya tertarik dengan ucap tama yang telah diucapkan oleh Datuk Seri, yang mana Datuk Seri memberi jaminan bahawasanya sekolah-sekolah ini akan dinaik taraf, tak ada sekolah yang daif, prasarana asas akan ada. Dan saya percaya ini adalah impak pandemik. Namun Datuk Seri, impak pandemik ini tidak berhenti di sekolah menengah, sekolah rendah saja. Impak yang cukup signifikan juga terkesan di IPT, IPG, College Community, IPTS dan juga IPTA. Oleh itu Datuk Seri, saya ingin bagi satu contoh. Contoh juga sama seperti yang Datuk Seri katakan. UTM yang menjunjung nama teknologi sendiri, kami nombor 1 sains dan teknologi, namun pembangunan fizikal UTM ini tidak setaraf pun dengan pembangunan negara, Datuk Seri. Sebab itu Datuk Seri, saya percaya usaha murni yang Datuk Seri buat ini perlu diperluaskan di IPT seluruh Malaysia dengan rendah diri, Datuk Seri. Saya mewakili adik-adik kita, terima kasih Datuk Seri sebab sudi bantu adik-adik kita. Oleh itu Datuk Seri, apakah model ataupun inisiatif yang Datuk Seri, kita sama-sama boleh bincangkan untuk kita selesaikan masalah yang sama di universiti dengan kadar yang segera, supaya di akhirnya kalau hari ini Datuk Seri one in a million, tokoh mahasiswa, ikon kepimpinan, masa depan kita akan ada banyak pemimpin seperti Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Sudah menggesa kita melihat cara yang lebih
makro, menyeluruh. Jadi bagi anak-anak harus menangkap permasalahan ini. Apa dia? Saya ambil alih jawatan ini dengan hutang negara mencecah 1.5 triliun ringgit. Apa salah berhutang? Tidak bersalah. Kalau untuk kebaikan. Saya sebut di mana-mana dulu almarhum Tun Abdul Razak. Masa dia timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, orang mula berhutang. Terutama dari Bank Dunia. Untuk apa? Untuk sekolah menengah luar bandar, untuk Felda, untuk pembangunan luar bandar. Baik. Tapi selepas itu ada hutang-hutang, kebocoran, rasuah, keterisan, jadi berbilion-bilion rugi. Sebut saja agensi, kita berhutang. Kalau saya tanggung hutang, apakah saya nak tambah lagi hutang? Saya tak mahu. Sebab yang akan bayar itu anak-anak. Saya bukan jadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau saya hanya nak selesaikan masalah saya tanpa memikirkan negara ini masa akan datang. Berapa defisit negara ini, belanjawan negara? Masa saya Menteri Keuangan dulu, 90-an akhir, belanjawan negara itu ada lebihan. Tak hutang, tak ada hutang baru. Bayar hutang dan belanjawan lebihan disebut. Sekarang belanjawan defisit berapa? 5.6%. 10 bilion bayar hutang, 10 bilion lagi defisit. Jadi saudara, oleh itu kita terpaksa tetapkan dalam apa yang disebut fiqh aulawiyat. Fiqh atau perencanaan mengikut keutamaan, based on priorities. What can we do this year? I took over in November. So I said, this year, my main priority is to wipe out hardcore or abject poverty. Number 2, I want to make sure that all schools, my children from any part of this country, have a decent school with decent facilities. Itu langkah pertama. Ada yang mendesak. Ya, jalan-jalan berlubang mana-mana tempat kita kena buat. Ada tadi hospital Tunku Sultan Aminah. Saya tak ada pilihan. Pergi tengok katil kiri, katil ke tengah, katil di lorong-lorong jalan kerana terlalu sesak. Kalau saya tanya mengapa kita tinggal bertahun-tahun ni, saya tak tahu. Kadang-kadang orang yang duk bercakap yang dulu ni jadi menteri dan pemimpin ni tahun-tahun yang lalu ni, berdega-dega hidup Melayu, Islam, bumpang-bumpang. Ni kamu tak tengok ke hospital ni macam mana? Kamu tak tahu ke sekolah ini tandasnya rosak? Sekarang nak berdega-dega syarah apa? Sebab itu kalau ujiannya masa kita berkuasa, ya, masa kita ada kuasa lah buat. Saya umpamanya orang sindir saya, oh dia kaya sebab tak ambil gaji. Tahu sebab apa saya tak nak ambil gaji? Allowance parlimen saya ambil, tapi gaji Perdana Menteri saya tak ambil. Sebab apa? Saya tengok orang kerja tak ada apa ada, gaji rendah pun tak ada, sekolah tandas pun tidak ada. Macam mana saya nak suruh saya sedap mati sebagai Perdana Menteri dengan gaji begitu tinggi? Orang sindir saya tak ambil kereta baru yang harga 2 juta yang diorder oleh mantan Perdana Menteri. Saya batalkan. Saya kata gunalah Proton yang ada. Sebab kita nak gunakan wang itu ikut keutamaan yang diperlukan oleh rakyat. So orang nak caci, maki, hina saya itu tak mengapa, itu kerja dia. Saya sekarang ada tanggungjawab. Saya nak buktikan ada anak Melayu, anak Islam, anak Malaysia, bila diamanah sebagai pemimpin, dia tak curi harta rakyat dan khidmat untuk rakyat. Jadi baik, bila kita tengok ini semua, baik, tahun depan apa? Tahun ini saya dah bagi tahu beberapa bilion tambahan untuk ini. Tahun depan saya tengok gaji, pelarasan gaji pensyarah, profesor, penjawat awam dah 10-12 tahun tak dikaji, tak dinaiki. Ini pensyarah, boleh tepuk tangan. Betul. Ya. Yes.
Betul. Saudara, what is wrong with our country? Tapi itu ada juga yang profesor menjadi macai belah sana lagi. Saya pun tak faham. I mean, what is wrong? Pasal 12 tahun tak di... Padahal peraturannya setiap 10 tahun ada kaji. Jadi bila bagi saya, semua tanah bocor pun kerja saya, gaji dan pun kerja saya. Tapi saya tak boleh komplain. Jadi saya ada tanggungjawab saya kan. Betul. Finally siapa? Salah Perdana Menteri lah. Okey, baik. Jadi itu kita hidupkan jatuhkuasa itu dan kaji dan teliti. Kemudian hospital. Jadi tahun ini aku tanya saya, ni belanjawan bulan Oktober, saya kena tengok keadaan hospital, rumah sakit. Ibu bapa kita pergi beratur, tunggu berjam-jam. Kena selesaikan. Ya. Kalau Sabah Sarawak, Pen Borneo, lebuh raya, satu-satunya lebuh raya, bagilah siap. Perlu berapa bilion ni? 4 bilion lah. Kita dah ada lebuh raya Timur, Selatan, Utara, di Semenanjung Tanah Melayu. Bagilah. Itu kena selesaikan. Ya. Jadi yang satu lagi ialah perumahan pekerja-pekerja sektor awam, polis dan tentera. Polis dan tentera ni kita minta dia kerja. Tengok rumah dia usang. Jadi ini sebab itu saya kata kita kena beri target untuk beberapa langkah. Itulah universiti akan masuk dalam senarai. Saya cuba yang mana mendesak, tapi tak boleh selesai semua. Baik, saudara. Untuk ini semua, kerajaan harus stabil. Harus kuat. Ya. Itu saudara kena faham. Dan untuk stabil, kerana tidak ada satu parti yang majoritinya jelas, kita harus gabung. Sebab itu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, kita gabung. Supaya kuat. Bila kuat, untuk apa? Untuk sama-sama jadi penyamun. Boleh juga macam Alibaba, filem P. Ramlee itu. Ya. Dia itu yang hoi, hoi, ya, hoi. Dia bersatu untuk buat kebaikan. Saya syukur Alhamdulillah. Kita baru lagi pemerintah. Kita dapat catatan keyakinan orang. Kerajaan itu stabil. Ada yang dia takut, dia kata ada pengaruh golongan pelampau agama dan naik pelampau. Ada memang betul. Tiap baru ni Infineon daripada Jerman nak berlabur 5 bilion euro, 15 bilion ringgit. Dia tanya saya, oh terima kasih Prime Minister, kerajaan stabil. Terima kasih Prime Minister, economic policy that's clear. Baru ini ada Fortune Magazine buat interview dengan saya, sangat positif. Tapi dia kata macam mana ni keadaan kaum agama. Itu sama. Saya bagi dia keyakinan. Jadi dia labur 20 bilion ringgit. Ya. Ini bukan MOU, bukan cita-cita, cadangan tak. Elon Musk terkaya di dunia, diburu oleh semua negara nak cari. Alhamdulillah, dia setuju jadikan Malaysia sebagai pengkalan bagi Asia Tenggara di Cyberjaya. Terutama kerana SpaceX itu mendapat penyertaan daripada 3 syarikat tempatan, components yang membantu melengkapkan program SpaceX. Starlink, saya pergi ke kawasan orang asli di atas bukit luar Ipoh. Dia kata, Tok Sri, dia ketua apa namanya, ketua Tok Batin. Saya nak uji profesor ingat tak ingat. Jadi Tok Batin kata, Perdana Menteri bukan datang selalu, boleh tak saya minta ni connectivity. Tok Batin ni Istilah. kita tidak ada akses kepada internet dan sebagainya. Anak kita nak belajar gitu gini. Jadi terus dalam tempoh 4 hari saya bawa Starlink, minta pegawai hantar ke kampung itu, ke Tunggang nama dia, ke Tanggung ke Tunggang ya, di Perak. Sudah. Is this important? Yes. You belajar di universiti, dia dah sekolah tu pun taif. Tak ada connectivity. Hal ini semua kita lakukan. Tapi percayalah saudara, bila kerajaan itu stabil, parti-parti yang dalam komponen perpaduan itu kuat, hentikan
kerja sakau, tumpu pembangunan. Alhamdulillah, dalam masa singkat kita nampak pelaburan mulai masuk dan segar. Sebab tu beberapa minggu yang lalu saya umumkan Special Finance Zone di Iskandar, di Forest City, supaya orang kerja professionals di Singapura dengan kerjasama Menteri Besar, kita boleh kembangkan kegiatan di sini. Sudah. Bila ini berlaku, barulah hasil bertambah. Okey. Kalau tidak ada pelaburan, sebab tu saya kata dia ada kait mengait ini. Kerajaan harus stabil dan kuat. Pimpinannya mesti ada integriti, clarity dalam economic policies, dan ease of doing business. Jangan lambat tentu arah. Nak minta kerja borang 14 kena isi, kena tunggu pergi 14 agensi. Kena berhentikan ini semua, baru orang datang. Dan dengan Huda, dengan hasil yang bertambah, UTM dapat jaminan akan kita bantu. Give some time. Baik, terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri, mikrofon saya okey. Boleh saya perpanjangkan, Datuk Seri izin saya perpanjangkan sikit soalan ini daripada Hakim dan Huda ini, kerana kita tahu soal keutamaan. Datuk Seri menyebut soal fiqh aulawiyat itu tadi, tapi di waktu yang sama juga realitinya global, para pelajar ini juga bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi bila menentukan mana yang utama sekarang dan kemudian itu, kalau kita melewatkan sesuatu, dia ada kesan untuk 4-5 tahun akan datang. Dan IPT kita juga berdepan dengan cabaran itu untuk mengimbangi persaingan antarabangsa untuk melahirkan pemain global. Boleh saya cuplik pandangan Datuk Seri soal keseimbangan ini? Sebab tu saya sebut dalam perencanaan kita, termasuk dalam ekonomi madani yang kita luncurkan baru ini, dan beberapa hari yang lalu pelan perindustrian negara, kita adakan anjakan. Dulu ikut sektor, sekarang ikut mission. Tapi kalau kita identify umpamanya AI dalam bidang IT, digital transformation itu penting. Mana kita tak boleh tunggu tahun depan. Kita harus tentukan kemudahan itu sampai segera. Di universiti banyak keadaan kekangan kewangan, tapi ada lebih di bidang penyelidikan. Sekarang ini keputusan kita apa? Dulu penyelidikan ini silo. Majlis Sains Negara ada beberapa agensi penting, dia buat sendiri. Tapi bila saya pengusikan, saya beritahu kepada Datuk Seri Khalid dan Menteri Sains Likang, saya kata agensi research negara mesti ada sinergi dan kait secara langsung dengan universiti. Kita tak boleh tinggalkan keupayaan, kepakaran dan kemahiran di universiti. Ini umpamanya pendekatan baru. Maknanya peruntukan untuk research, terutama di bidang-bidang yang kita anggap ikut priority tadi, akan tentunya ditambah untuk universiti, dengan maksud menentukan kita mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Baik. Ya, kita masih membukakan laluan. Cik Jais, silakan. Okey, soalan yang seterusnya dari ramai ni yang nak tanya. Saya tak pasti. Yang okey. pegang mikrofon? Okey, di belakang sana. Siapa yang menerima mikrofon? Ya, siapa yang menerima mikrofon? Okey, boleh teruskan bertanya. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Syed Ali daripada tingkatan 6 daripada SSI Johor Bahru. Syed Ali, tingkatan 6. Syed Ali. Di sini saya ada dua soalan ringkas kepada Datuk Seri. Yang pertama ialah berkenaan dengan saya ingin memetik kenyataan Allahyarham Datuk Seri Saluddin Ayub, iaitu wujud perbincangan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga KPDN untuk memperkenalkan kad siswa rahmah ataupun kad diskaun siswa khas untuk pelajar pra-universiti dan juga pelajar IPT. Jadi adakah inisiatif tersebut akan dijayakan ataupun masih lagi dalam penelitian? Yang kedua, kerajaan perpaduan yang dikelola Datuk Seri saban hari menerima tohmahan dan fitnah dari pelbagai pihak, khususnya di platform anak muda seperti TikTok. Ini menyebabkan segala usaha hebat daripada Datuk Seri sendiri dan juga kerajaan perpaduan tidak sampai kepada rakyat. Saya yakin jentera komunikasi yang lemah di pihak kerajaan juga antara yang menyumbang kepada kemerosotan prestasi kerajaan perpaduan dalam PRN lepas. Juga ketidakkeupayaan agensi kerajaan seperti Kementerian Perpaduan, Kementerian Agama, Kementerian Kesihatan,
Ketua Pengarah JECOM dan juga Pengarah Stratcom juga antara yang mengukuhkan lagi alasan untuk adanya reformasi dalam penerangan. Mohon pencerahan Datuk Seri kerana I believe unity government need a strong media unit. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Syed Ali. Kalau ada ribuan mahasiswa ini, kalau tolong sampaikan, kan banyak membantu. Jadi di antara tugas yang saya rayu kepada saudara, ialah tolong sampaikanlah melalui media sosial sedaya upaya sampai yang kebenaran. Jadi baik, sebelum tu soalan pertama tentang kad siswa rahmah is in the program. Saya tidak pasti bila akan dilaksanakan dalam sidang Jemaah Menteri akan datang, akan saya bawa. Nama apa tadi? Syed Ali. Syed Ali, ya. Saya bawa cadangan Syed Ali akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dan keduanya tentang Tuan Mahan. Ya betul, umpamanya saya bayangkan ya. Ambalat, isu sempadan. Saya sign dengan Presiden Jokowi. Sempadan Malaysia-Indonesia batasan laut. Pihak pembangkang, pengurusi Perikatan Nasional dan ramai TikTok, tambahnya ustaz-ustaz yang tak tahu apa pun dia tu, ini khianat, habis negara kita dijual. Apa dia ni? Sudah tahu tak, nak tanda tangan itu dah kita dah runding berbelas-belas tahun. Jadi saya bincang dengan Presiden Jokowi. Kita ni dua jiran. Apa, tak boleh selesai ke? Jadi saya pun minta selesai. Siapa yang selesai? Bukan saya. Bukan orang politik. Jabatan Pemetaan, Jabatan Hidrologi, PDRM, Tentera, Kementerian Luar, semua yang terlibat, kaji di mana boleh diselesaikan. Baik. Kebanyakan selesai tak ada masalah. Oh, akan menembus akan mengkhianati Johor. Tak betul. Kawasan Johor yang terlibat itu 4 batu nautika daripada sempadan Johor. Itu fakta. Tapi fitnah itu kita tak terjawab kita. Sebab pergi kampung-kampung nak hasut. Orang Ambalat, sempadan Sabah. Sempadan Sabah, Ketua Menteri tahu, tak masuk, tak sign. Kan kita sign sempadan besar, ada kawasan-kawasan tidak disign. Belum ditandatangani oleh saya dengan Presiden Jokowi. Sebab kita belum setuju. Belum selesai. Bila selesai tak ada tanda tangan. Tapi apa yang dihukum? Bila bercakap Allahu Akbar, qala Allah Ta'ala, tapi fitnah. Tapi kalau dia pakai serban, sudah percaya. Yang bercakap bohong, yang percaya ya, tak bocor dia lah pokoknya. Ya. Jadi ini yang saya bangkit. Ini sebagai satu contoh. Banyak yang lain saya nak sebut. Apa lagi yang dia sebut? Dia orang selalu tuduh ni. Ya, menggadai masa Islam under siege. Bahawa Anwar ada khianati Islam. Saya tanya di parlimen, apa yang saya khianat? Apa yang saya khianat? Yang bagi kepada orang Kristian atau Buddhis at the expense of Islam on the Muslims. Tak ada. Ya. Dan saya kena juga terima kenyataan bahawa kawan-kawan saya yang bukan Islam pun ada. Dalam DAP, dalam GPS dan GDS ada. Dalam PH pun ada. Ya. Tetapi betul saya nak adil. Saya tak mau zalim dengan orang. Saya tahu apa kezaliman. Saya masuk keluar penjara 10,5 tahun lebih. Ya. Saya kena pukul setengah mati. Takkan saya nak geram nak pukul dia balik? Tak. Saya diuji oleh Allah Ta'ala. Sekarang saya jadi penguasa. Saya nak laksanakan dengan baik, saudara. Ya, nak kena faham. Ya. Khianat bangsa Melayu. Dari segi peruntukan bahasa Melayu, Dewan Bahasa, Institut Terjemahan, masa saya itu paling tinggi dalam sejarah. Lebih tinggi masa Perikatan Nasional Perintah. Itu fakta. Tetapi dalam TikTok lain. Tanam kebencian. Dakwah apa ini? Sudah. Jadi Anwar menganiayai, menzalimi negeri-negeri dikontrol oleh PAS, 4 negeri ini. Saya keluarkan kenyataan di parlimen. Peruntukan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis lebih tinggi tahun ini di bawah Anwar daripada tahun lalu dan 2 tahun dan 3 tahun yang lalu. Dan ini fakta. Mengapa orang kita begitu sendiri? Oleh kerana parti boleh bohong, boleh fitnah. Kalau betul tak pasti saya boleh terima.
Oh, Anwar pergi konsert. Aduh, hai. Saya pergi konsert, saya tengok program tu, Amy Search, lagu Isabella. Satu lagi Misha Omar. Satu lagi Siti Nurhaliza. Kemudian ada kata band budak-budak muda sikit. Saya kata okey, saya pergilah. Dia buat kebajikan, amal sebagainya. Saya pergi. Kemudian habis dekat pukul 11 ini semua penyanyi utama keluar, dan tinggal yang band-band anak-anak muda. Jadi dia bagi tahu saya, Tok Sri kau nak balik sekarang pun boleh. Jadi saya masa tu saya terfikir, saya ni orang tua, anak-anak muda ni hormat. Oh, Perdana Menteri datang, tapi bila nak main Perdana Menteri balik. Jadi saya terfikir dulu, balik pun boleh. Balik kan, saya fikir macam apa pula anak-anak ni fikir. Masa saya muda, itu zaman Beatles. Biaya, you know. Saya pun lompat juga. Bukan maksiat. Bukan saya minum arak, peluk-peluk, cium-cium, tak ada. Ni kadang-kadang orang hipokrit. Masa dia muda boleh, orang lain semua tak boleh. Maksiat apa, tak ada arak, tak ada pergaulan bebas. Jadi saya kata no, saya bincang dengan Azizah. Saya kata okey lah, kita stay lah, tunjuk tu budak. Dong saya pun tak nak dengar. Tapi tak apalah. Dan itu acara maksiat. Kemudian dia kata ada orang budak Tafiz datang. Saya salah, bukan saya diundang dia. Tapi tengok, jadi memfitnah itu menjadi budaya dan dibetulkan atas nama agama. Sudah. Saya tanya, salah apa? Kemudian baru ni tahu sekali dia tanya tentang universiti nak buat peraturan. Tanya saya akan beritahu sekali. Ni anak-anak muda nak buat kebudayaan, buat je lah. Tak ada masalah. Nak buat UTM, buat je. Yang tak boleh apa? Minum arak. Yang tak boleh apa? Pergaulan bebas, cium-cium dia lebih. Tapi yang lain nak menari sikit, apa salahnya? Budak-budak muda. Ini tanya kebudayaan masalah hari kebangsaan, boleh pula. Ni Dayak pakai macam ni, boleh. Apa kena buat? Jadi kita hormatlah budaya lain. Apa saya pergi? Tak. Itulah sekali. Dah beberapa puluh tahun saya pun jarang tak pergi. Banyak kerja lain. Tapi kalau saya nak tinggal, saya fikir macam anak-anak muda ni fikir, wah, mentang-mentang Perdana Menteri ni, Siti Nurhaliza dia dengar. Amy Search, okey, yang kami ni entahlah. Jadi saya ni mana sebagai orang tua, I want to feel, I want them as my children to feel bit comfortable. Ya. Tapi memang betul dalam kumpulan itu ada budak-budak sikit-sikit begitu lompat-lompat. Iyalah. Ya. Hari itu saya pergi ke mana? Kelantan. Dia pompang dia menjaga barat. Saya pun lompat-lompat sikit. Dia ambil tengok. Inikah madani? Inikah nilai madani? Lompat-lompat macam kera di universiti? Inikah cara nak ajar universiti? Saudara, ini dia dah jadi TikTok ni sekarang. Jadi saya cuma nak kata, okey, you makilah saya banyak mana pun. Besok kalau ada muzik macam tu ada kat luar, saya lompat juga sikit. I don't care. Understand? Ya. Melainkan kalau majlis ada minum arak, pukul orang ke, lompat cium-cium, tak buat lah. Ini dia yang saya nak sebut, ya? Meraihkan kebudayaan. Walaupun kadang-kadang tidaklah saya nak kata sesuai sangat, tapi kadang-kadang kita ini cepat sangat. Tak boleh sebagai Perdana Menteri Madani tidak boleh pergi ke konsert maksiat. Saya tak tahu kat mana maksiat dia. Ya, kalau tak digalakkan dia lah. Ya. Saya dah buat majlis mengaji zikir tu sekali. Oh, ni malam ni zikir, esok konsert maksiat. Jadi ini saya terima kasihlah kepada Syed tadi, Syed Ali dan Tuan Mahan ni. Betul ada kelemahan kita dalam communication, saya akui. Ya, saya ingatkan di bawah-bawah ini, Anwar ni alat DAP, pecacai Cina. Saya pergi undi dengan negara Cina, Anwar dah serah kepada negara Cina. Anwar sekarang hari-hari naik kapal terbang, helikopter ke mana. Saya Perdana Menteri kapal terbang kerajaan tu ada, aku pakai lah. Kamu nak jealous apa? Dia naik helikopter pergi. Dah ada program kerajaan, boleh. Apa salahnya? Okey, malam ni saya kempen. Okey. Tapi tadi saya naik kapal terbang kerajaan, datang balik kan saya naik kapal terbang kerajaan.
Ni program kerajaan. Pergi hospital, ngadap tuanku. Saudara, mensabarlah. Semua Perdana Menteri sebelum ini pun begitu. Termasuk yang bersatu, yang pas. Semua sama je. Tapi tahun ini kalau dia guna TikTok, fitnah dan saudara. Kamu pakailah jubah 4 kali besar pun. Fitnah-fitnah juga. Dan kita harus didiklah masyarakat kita. Jadi saya harap sementara ini adik-adik, ya terima kasih banyak. Adik-adik bangkitkan semangat baru ni. It is your role. Bukan saja-saja. Sebab apa saya aja? Sebab apa communication kerajaan aja? You kena jawab. Apakah itu majlis maksiat atau tidak? Apakah tak boleh seorang Perdana Menteri hadir ke majlis kebudayaan? Apakah di Malaysia ini macam hari kebangsaan ada tarian-tarian Cina, Tamil, Dayak, Kadazan, kadang-kadang pakaian yang tak sama dengan peraturan Islam? Apakah tak boleh? If you think tak boleh, okay, you boleh support mereka. Tapi kalau kata you boleh, Said Ali, you kena panggil kawan-kawan ni, ribuan ni, tolong terangkan yang betul dan pertahankan yang benar. Ya. Dengan nota kaki Datuk Seri, kita harapkan semua yang hadir ni kemudian akan amplify dan menyebar luaskan lagi maklum balas oleh Yang Amat Berhormat tadi. Silakan Cik Jais. Okey, kita ada soalan lagi. Kita dah kat bawah. Kita bagi peluang yang ke atas pula. Okey, ada soalan daripada bahagian atas ke? Hai orang atas, anda okey? Mana soalan dari atas? Mana? Sila. Mana? Perkenalkan Oh, diri. okey. Okey, itu dia. Saya dah nampak Ya, dah. saya dah nampak tu. Silakan, Dek. Selamat sejahtera Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Nama saya Venisha, pelajar tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Dato' Jaafar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk bertanya soalan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana memberi bantuan peranti siswa. Namun begitu, bukan semua pelajar yang mendapat kemudahan ini. Untuk pengetahuan Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri, peperiksaan STPM memerlukan kami untuk membuat kerja khusus bagi 4 subjek yang memerlukan penggunaan laptop. Jadi kami berharap agar pihak Kementerian Pendidikan dapat memberi bantuan peranti atau laptop kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan isi rumah pelajar tersebut. Jadi maknanya kalau As bapak long as- dia kalau bapak dia gaji RM50,000 RM1 sebulan pun kena bagi juga. Oh, dapat. Bankrupt lah kerajaan. Yang kaya tak payahlah di apa ni? Denisha. Delisha oi. Yang miskin kita bantulah. Okey? Saya faham, Perdana Menteri. Dah faham tak? Tapi what I'm trying to say is ada juga pelajar yang family dia mungkin pendapatannya tinggi tapi they have financial issues as well. So that's Okay. what I'm trying to Alright. say. In that case, specific case like that, appeal. Ya, betul. But if you give a general statement like electricity bill, the opposition condemn us. Dia kata sejak Anwar Perdana Menteri elektrik naik. Yang naik itu untuk 1%, 99%. 99% rakyat Malaysia tak terkesan dengan kenaikan elektrik. Yang naik itu hanya bagi industri kaya dan orang-orang yang kaya. Yang pendapatan tak salah dekat cecah sebab RM80,000 ke RM100,000 sebulan. Tapi yang dituduh ialah kita naik. Yang ini pun macam itu. Kalau peranti kita boleh consider. Kita kena consider bagi orang susah. Sebab kerajaan ni jangan ingat dia nak kena jaga tingkatan 6 saja. Yang miskin pun ramai, yang tak ada makan pun ramai, yang baik tak ada uniform pun ramai. Hospital tadi sesak pun ada. Jadi saya minta, sebab tu saya terangkan tadi kerangka besar, hutang dah besar. So bila you appeal, okay, saya setuju dari Syah. We will try to help. Tetapi we can only do it in stages. Because I cannot afford to borrow billions and leave it to the next generation to pay.
So we will have to do it according to our priority this year, the following year, and inshallah with political stability, a proper economic program, more investments, we can help. Okay, Darisa? Terima kasih. Penegasannya tadi Datuk Seri, kita tengok case by case. Yes. Kalau ada pihak yang memerlukan bantuan, boleh mohon rayuan Datuk Seri ya. Sekarang saya gurau minta nombor telefon, saya kena maki pula gitu. Gurau sikit pun ni Anwar ni dah tua gatai. Ya Allah. Okey. Baik, bab gurau tu Datuk Seri bagi kat saya lah. Silakan. Cik Zai, satu Okey, step terima lagi. kasih Tuan Syed. Mikrofon kita di Saya tak mana? pasti mikrofon di Kita mana. ada soalan lagi kita buka. Oh, banyak sangat ni Ramai ni. Pegang-pegang Tak mic. keruan yang kat bawah ni nak memilih soalan. Ramai betul nak bertanya. Itulah tu. Okey, kita ada nampak Mana mikrofon? kat belah belakang tu, betul ke? Dah ada yang pegang mic ke? Okey, saya dah nampak ada yang dah pegang mic. Okey, boleh bangun? Oleh kerana ramai, kalau boleh kita Betul. ringkas dan padat. Betul, Untuk betul. makluman semua, mic hanya ada 4 beredar dalam dewan ni. Ya. Dan siapa yang dapat mic, angkat tangan tu, itulah orang yang bertuah. So Ya. kami hanya offer untuk soalan saja. Ya, betul. Kami tak berhak untuk memilih siapa yang patut bertanya. So yang pegang mikrofon boleh bertanya. Selamat tengah hari kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri. Nama saya Sandia Anand Propangkugan, pelajar tahun Minta pertama. maaf, macam mana namanya sekali lagi? Sandia. Santia. Sandia. Pelajar tahun pertama diploma dalam sains komputer. okey. Seramai 1.3 juta belia Malaysia kini mengikuti pengajian tinggi di institusi-institusi di seluruh negara. Ini berbeza dengan keadaan 40 tahun lalu di mana hanya 14% daripada penduduk Malaysia berusia 17 Okey, hingga... soalan. Oh, sorry. Ringkas dan padat Sandia. Silakan. Bagaimanakah cara kerajaan ingin menangani isu berkaitan dengan hutang pelajar yang membebankan selepas graduasi dan cara untuk menjadikan pengajian di peringkat tinggi lebih mudah dibiayai? Hutang belajar. Hutang pelajar. Baik. Saya dah telah jelaskan kalau kependirian saya dalam keadaan ekonomi yang lebih stabil, peluang pelajaran yang disebut democratization of access to quality education dari darjah 1 atau sekolah rendah atau tadika sampai universiti, itu sepatutnya dibiaya oleh kerajaan. Ya. Maknanya sistem harus berangka membantu anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik tanpa membebankan, melainkan golongan berpendapatan tinggi. Tapi buat sekarang ya, ini sebab tu saya kata saya nak kena bagi pandangan makro. Kalau saudara atau saudari sendiri jadi Menteri Kewangan, wang setakat ini, hutang setakat ini, bagaimana nak atur, nak bagi kenal semua. Jadi sekarang ni kalau boleh, yang direncanakan oleh pemimpin jemaah menteri ialah mencari jalan mengurangkan supaya jangan orang yang berhutang itu merasa terlalu tertekan, tetapi untuk menghapuskan kesemuanya dalam keadaan sekarang, ekonomi sekarang, itu tidak mudah. Ada orang umpamanya dalam TikTok dia kata Anwar janji dulu hari ini menang, esok minyak turun. Tahun bila saya sebut tu? 2008. Ada saya sebut 2013? Tidak. Ada tahun 2022? Tidak. 2008. Masa itu minyak kita jauh lebih tinggi daripada Arab Saudi. Hari ini harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada harga minyak di Arab Saudi. Ya. Dan masa saya sebut itu tahun 2008, siapa gabungan parti saya? Keadilan, DAP dan PAS. Itu rencana saya umum itu bagi pihak PAS, Keadilan dan DAP. Jadi untuk orang PAS nak maki saya sebab apa? 2008. Sekarang harga minyak Malaysia lebih rendah daripada harga minyak Arab Saudi. Dan hutang kerajaan Malaysia sekarang 1.5 trilion ringgit.
Itu jawapannya. Okey. Okey, Sandia. Okey. Cik Jais, sila. Okey, kita Mana? teruskan lagi dengan soalan. Okey, kita berikan kepada Encik Doktor. Saya Dr. dimaklumkan Ruzaimi. Dr. Ruzaimi. Dr. Ruzaimi kalau boleh ke depan. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ruzaimi agak orang OKU. Jadi Dr. Ruzaimi boleh ke depan sikit. Bawa ke depan Cik Syarimah. Sini anda dulu. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada Yang Berhormat PMS kita. Okey, saya Ruzaimi Muhammad, alumni Universiti Teknologi Malaysia. Okey, saya hanya ada 2 persoalan sahaja pada Yang Berhormat. Okey, perkara yang pertama, saya tertarik dengan penjelasan daripada Yang Berhormat tadi berkaitan dengan menoktahkan kemiskinan. Okey, yang mana kita saya boleh katakan secara umumnya 80% OKU, golongan OKU Malaysia ni berada dalam paras kemiskinan. Jadi pada tahun 2008 melalui Akta OKU 2008 menyatakan bahawa kerajaan telah memperuntukkan 1% peluang pekerjaan kuota, berbentuk kuota kepada golongan ini. Tetapi sehingga Disember 2022 hanya 4 kementerian sahaja yang baru mencapainya. Jadi soalan pertama saya pada Datuk Seri, apakah cadangan ataupun tindakan yang akan dilakukan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kuota ini berjaya juga dicapai oleh pihak kementerian lain, termasuk juga pihak universiti ke politeknik apa-apa institusi lagi lah, bagi memastikan peluang pekerjaan untuk golongan OKU ini tercapai dari segi kuotanya. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua Datuk Seri, boleh Okey. Okey. TVET merupakan satu cabang peluang kepada belia-belia di seluruh negara, termasuk juga kepada golongan OKU. Tetapi ada satu halangan di sini yang saya dimaklumkan yang mana dari segi penilaian untuk kemasukan OKU itu ke mana-mana institusi yang menawarkan pengajian TVET, mereka mengatakan perlulah mempunyai kedua belah tangan. Sebab mungkin takut tak boleh menulis ke, tak boleh nak buat kerja ke. Tapi tidak ada lakukan the new methodology, pengukuran yang sebenar. Sebab kalau nak kira tangan, ada OKU boleh menulis dan melukis menggunakan kaki ataupun mulut. Jadi perlunya saya kira ada satu mekanisme baru yang saya boleh cakap kepada pihak industri dan juga pihak pengurusan TVET untuk melihat kembali melihat kembali struktur-struktur yang dibolehkan kemasukan. Bukan semua TVET selesai untuk OKU, saya faham, tetapi ada setengahnya bentuk penilaian. Tak apa, kita setuju. Bentuk penilaian saya setuju. yang lama. Kami bagi pandangan kita setuju sebelum Okey, boleh, terima kasih Datuk Seri. Dan dua pengaruh Zaimi. terima kasih. Pertama, melibatkan semua kementerian agensi. Jadi saya bawa dalam Syarjah Menteri. Saya maaf, saya tidak maklum tentang perkara ini, iaitu memastikan semua agensi kerajaan dan kementerian pastikan pengambilannya. Itu. Keduanya untuk TVET, ini dipungsikan oleh Majlis TVET Negara ni oleh Datuk Seri Zahid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk OKU, tapi janganlah perkenakan syarat-syarat seperti 2 tangan. Dia masa syarat yang ada keupayaan kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh. Saya tidak fikir terlalu masalah. Okey, terus saja dipersetujui oleh PMX. Terima kasih. Okey. Kita berikan ruang. Pergerakan mikrofon diperlukan. Siapa yang pegang mic, itulah mereka yang bertuah. Yang dapat mic terus bercakap kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Yang dapat mic Yang sahaja. dapat mic sahaja. Okey, kita ada nampak belah belakang tu, berbaju batik. Ada 4 orang pegawai yang berkeliaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, barisan-barisan DIF terhormat dan juga rakan-rakan pelajar yang dalam perjuangan pendidikan dalam negara kita. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Boleh berkenalan. Apa soalan terus?
Soalan saya, okey baik. Nama siapa? Nama saya Nazril Afiq Nasaruddin, boleh panggil saya Nazril. Nazril. Okey, saya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar tingkatan 6 di SMK Tasik Utara. Soalan saya yang pertama berkaitan dengan Datuk Seri dan juga kepimpinan Datuk Seri yang ingin memberikan keselesaan dan juga keutamaan dalam infrastruktur di sekolah-sekolah. Namun kami di SMK Tasik Utara sendiri, bagi pelajar tingkatan 6, kami sememangnya kekurangan tempat untuk pembelajaran, di mana kami pelajar tingkatan 6 sendiri tidak mencukupi dan ada beberapa pelajar dan juga kelas kami terpaksa berjauhan, berpindah randah, dan kita boleh lihat di mana di SMK Tasik Utara sendiri pelajar tingkatan 6-nya ada yang ada di blok A, ada yang di blok B, ada yang di blok D, dan kami di sini adalah sekolah di mana kami bercampur dengan arus perdana, iaitu pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Di sini saya selaku Presiden mengambil maklum dan memohon kepada Datuk Seri di bawah kepimpinan dan semangat Malaysia Madani ini untuk memberi pertolongan kepada kami, di mana menempatkan satu blok khas kepada kami sendiri pelajar tingkatan 6 yang menempatkan 10 kelas dan juga satu bilik khas untuk pembentangan kami di sini. Yang terakhir, minta maaf ya. Ringkaskan. Okey, ringkaskan. Yang Soalan terakhir. yang pertama tadi adalah soal kelas. kemudahan tak cukup. Ya, betul. Kemudahan kelas dan infrastruktur untuk kemudahan kami lah. Okey, yang kedua, di mana cadangan saya kepada pihak kerajaan, di mana kami di Johor Bahru ini mempunyai 1479 pelajar tingkatan 6 di Johor Bahru, dan saya cadangkan supaya kita satukan dan menjadikan kolej tingkatan 6 di Johor Bahru seperti mana yang ada di Punten. Dan saya rasa inilah suara-suara kami, dan kami harap, dan harapan saya adalah martabat pelajar tingkatan 6 terus diangkat. Terima kasih Nazril. Okey Nazril. Cadangan Nazril itu konsisten dengan dasar Kementerian Pendidikan diumumkan oleh Menteri. Ya, dia umumkan ini baru tahun ini, baru kita putuskan. Jadi nak pindah blok, nak buat blok baru, nak kolej baru tu tentu ambil masa. Tapi dari segi keputusan memang dibuat. Dari segi dasar ialah mengasingkan. Kalaupun di bawah satu sekolah, tapi asing seluruh cara peraturannya, disiplinnya, kebebasannya, blok khas untuk tingkatan 6. Mungkin pada peringkat awal, secara segera, kalau perubahan-perubahan tidak boleh jejaskan kelas-kelas yang lain. Jadi dari segi cadangan itu Nazri, saya setuju dan saya boleh peringatkan Menteri Pendidikan. Tapi dia tentu saya percaya mesti ambil sedikit masa. Kalau Nazri sabar sikit, insyaAllah. Sudah sejajar dengan dasar sedia ada, cuma pelaksanaannya saja. Silakan lagi. Okey, kita buka lagi atas pula. Okey, kita kena adil. Okey. Okey, saya nampak ke atas dah dapat mikrofon. Ada. Terus saja kepada soalan. Terus kepada soalan, Cik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, warga dewan sekalian, salam sejahtera, salam kerajaan perpaduan dan salam Malaysia Madani. Soalannya. Baiklah, saya merupakan ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar Kolej Matrikulasi Johor, ingin mengajukan soalan kepada Datuk Seri. Nama siapa? Nama saya Muhammad Alif Daniel. Muhammad Alif, terus pada soalan Alif. Okey, saya ringkaskan terus pada soalan. Baiklah Datuk Seri, kita semua sedia maklum akan bilangan pelajar yang ramai di sesebuah kolej matrikulasi. Oleh itu, capaian internet menjadi isu biasa atau common issue di mana-mana kolej, terutamanya di kolej saya sendiri, Kolej Matrikulasi Johor yang berada pada tahap kurang memberangsangkan. Oleh itu, saya mewakili rakan-rakan pelajar yang lain ingin bertanya, adakah kerajaan perpaduan berhasrat untuk meningkatkan dan memberi sedikit peruntukan terhadap capaian internet di Kolej Matrikulasi Johor? Kami berharap agar pertanyaan dan permohonan ini mendapat respon yang positif daripada Datuk Seri dan kerajaan perpaduan dengan kerjasama Kementerian Teknologi. Baik. Okey Alif, soalan sudah diterima. Terima kasih. Baik. Kolej Matrikulasi Johor. Ya, betul Datuk Seri. Dia internet, kita kalau tahu dengan 5G sekarang ini, penetrationnya 80% dan rencananya ialah mesti selesaikan. Tapi saya tak fikir boleh selesai tahun ini. Cuma rencana, sebab itu kita guna sementara Starlink ya. Starlink itu sebagai temporary, terutama bagi yang kawasan yang remote. Ada universiti, pemerintah masuk kolej matrikulasi, ada
connectivity. Tetapi oleh kerana terlalu ramai pelajar, jadi buffering itu mengambil masa. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Digital memang beri keutamaan dan perhatian, dan saya beritahu universiti, college itu keutamaan ya. Dan saya nak jawab secara spesifik untuk Kolej Berkelasi Johor saya tak boleh, tapi saya boleh bagi dari segi dasar dia. Kerana kalau hal ini dah terbengkalai, sisih begitu lama beberapa kawasan, kita nak atasi semua masalah dalam setahun ni tak boleh ya. Tapi saya cuba insya-Allah, kerana ini bagi saya keutamaan. Kalau kita nak tingkatkan mutu pendidikan, dia connectivity itu bagi saya agak kritikal. Jadi saya setuju. Terima kasih. Terima kasih Alif. Silakan. Ringkas dan padat. Okey, next soalan. Ada next soalan ke Alif? Lagi satu. Boleh ke? Atau kita nak bagi pada yang lain? Yang lain ya. Yang lain. Terima kasih Alif. Sekejap bertenang Dewan. Dah ada yang pegang mikrofon. Saya nampak. Kita berikan kepada yang dah pegang mikrofon. Sekejap Adik-adik sekejap nanti bahagian awak. Sabar Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam Malaysia Maliani. Saya Puan Erni. Saya merupakan NYDP daripada salah satu sekolah pendidikan khas di Johor Bahru. Jadi saya bertanggungjawab hari ini mengharapkan Datuk Seri boleh mempertimbangkan. Pertamanya saya ucapkan tahniah pada adik-adik mahasiswa, dan kita cuba bantu golongan OKU di mana terdapat pelajar deaf di Johor Bahru. Mereka merupakan pelajar yang berpotensi, sangat berpotensi di akademik dan juga co-curriculum. Okey, di mana bila selepas darjah 6 atau UPSR di Johor Bahru tiada saluran sekolah bagi pelajar-pelajar OKU yang berpotensi untuk mengambil SPM di Johor Bahru. So terdapat segelintir lah, ramai pelajar-pelajar deaf di Johor Bahru. Ibu bapa terpaksa menghantar anak-anak yang berpotensi ini hanya satu sekolah di Penang sahaja yang membolehkan pelajar ini mengambil SPM. Okey, saluran SPM ini mereka adalah mengambil SPM sama seperti pelajar-pelajar yang normal. Saya ambil perhatian dan saya akan cuba. Satu sahaja Datuk Seri sekolah di Johor Bahru. Baik. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan saya pasti insya-Allah saya akan bawa. Mana dia namanya sekolah, saluran sekolah yang disebutnya berpotensi, begitu ya. Nama ini sekolah untuk pendidikan khas menengah ya. Pendidikan khas menengah. Baik, arahan Wan Hilmi diterima. Karena saya pun fikir yang dulu-dulu yang duk bising-bising tu buat apa? Macam mana tak ada satu negeri, takkan tidak ada, mesti ada ribuan betul-betul ratusan pelajar, kenapa tidak ada? Datuk Seri masa tu tak ada temu PM. Tak ada temu PM ya. Itu problem tau. Lepas tu kadang-kadang dia orang bising-bising melalak, marah-marah. Saya pun heran. Ada yang kata, oh apa Anwar buat masa dia Perdana Menteri, kemudian sibuk jumpa nak jadi selebriti, jumpa mahasiswa. Saya pun pelik. Banyak saya belajar. Saudari anak-anak belajar juga apa yang saya nak sampaikan. Saya pun belajar. Saya tidak tahu. Ya, walaupun saya banyak memperjuangkan masalah rakyat, ada hal yang saya tidak tahu. Ini saya dengar pendidikan khas menengah. SPM. SPM menengah apa? Iya, untuk satu negeri beratusan ribu penduduk, jutaan untuk selatan. Takkan tidak ada umpamanya. Ya, jadi saya nak sebut di sini itu bila masa kita ada kuasa kerajaan, masa ini kita dengar dan kita cuba laksanakanlah. Ya, ini yang kita cuba lakukan. Jadi kalau orang yang nak pelekeh soal temu Anwar begitu begini, saya nak beritahu begitulah. Ya, betul kalau kita anggap kita ni pandai, pemimpin besar, tak ada ruginya kita turun dengar anak-anak bercakap. Ya, anak peringkat mana? Sekolah pendidikan khas. Dan tadi kolej matrikulasi, ada yang tingkatan 6, ada universiti, ya. Apa salah kita dengar? Bukan saya setuju semua, tapi kalau cadangan itu baik, kita terima. Dan kalau saya tak boleh jawab, saya bawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri, bincang dengan menteri-menteri berkenaan. Itu yang saya lakukan. Jadi terima kasih banyak. Ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam perancangan kita segera. Ya.
Okey, kita buka lagi. Okey. Saya bayangkan Datuk Seri setengah masalah ini sifat dia structural. Jadi sesi temu Anwar ini facilitate masalah structural ini. Jadi sangat kita hargai. Silakan Cik Jais. Baik. Okey, kita ada lagi satu yang pegang mic, betul ke? Siapa yang sedang pegang? Ada seorang lagi yang pegang mic. Ramai yang mengangkat tangan tapi mic di tangan siapa? Sekarang ni mic di tangan siapa? Ramai mengangkat tangan tapi mic di tangan siapa? Ya. Okey, saya nampak Yang berbaju merah. baju merah berlengan hitam Mungkin dari sekolah saya rasa. Ringkas dan padat. Silakan. Okey. Okey, Dik. Ringkas dan padat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Putera Muhammad Afiuddin Shah bin Khairuddin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Baik Datuk Seri. Pada masa kini ramai siswa lepasan tingkatan 6 ada yang tak dapat untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya ada dua soalan. Soalan saya, apakah usaha Datuk Seri ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membantu pelajar tingkatan 6 mendapat tempat untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi? Itu soalan saya pertama. Yang kedua, Datuk Seri, tidak semua pelajar tingkatan 6 berpeluang untuk melanjutkan pelajaran. Ada yang bertanya, adakah pelajar tingkatan 6 mempunyai peluang yang luas dalam sektor penjawat awam dan sektor swasta? Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Putra. Yang belajar tingkatan 6 tu belajar kajian-kajian bagi lulus dengan baik lah. Betul. Kalau lulus cemerlang mesti masuk universiti. Janganlah pula jadi itu tanggungjawab pertama. Belajar tingkatan 6 mesti belajar sungguh-sungguh supaya cemerlang dan boleh masuk ke universiti atau IPTA. Now, kalau tidak, peluang pekerjaan ada. Di penjawat awam tu saya fikir tentulah ada kategori. Ada juga. Jadi saya nak jawab cara umum boleh, iaitu ada peluang ke TVET. Kerana TVET sekarang ini seperti sudah tahu, ada TVET peringkat tinggi macam dibuat oleh UniKL. Itu TVET peringkat tinggi, peringkat siswaza atau peringkat pasca tingkatan 6 atau pasca matrikulasi. Jadi bukan semua TVET itu daripada sekolah. Jadi kita kena lihat peluang-peluang ini dan saudara kena cari maklumat yang lebih detail. Terima kasih Putra. Ya. Cuma nota kakinya kerana ada saja syarikat unicorn hari ini Datuk Seri yang tidak lagi melihat ijazah. Ya, itu pun ada, sedang berubah dunia ini. Silakan. Okey, saya difahamkan kita ada soalan yang terakhir. Okey. Okey, yang pegang mic. Soalan yang terakhir. Akhirnya. We save the best for the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu soalannya. Kita dengar dulu soalannya. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, soalan saya berkaitan namanya. Okay. Nama saya Muhammad Salahuddin bin Zakir Abdul Razak daripada Maktab Sultan Abu Bakar ISI. Okey. Salahuddin. Soalan saya menjurus kepada pentadbiran. Corak pemerintahan Islam yang manakah yang menjadi rujukan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam membentuk masyarakat dan negara yang sejahtera, khususnya masyarakat madani, seperti pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan daripada sistem pemerintahan yang cekap dan berkesan itu, bagaimana kerajaan dapat melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Ibn Sina, yang Ibn Sina tu berjaya untuk membentuk ilmu-ilmu baharu seperti menemui sistem peredaran darah dan berjaya mengubati sultan pemerintah daripada sebuah kerajaan pada umur 18 tahun. Bagaimana untuk membentuk graduan yang seperti itu? Corak kepimpinan Islam yang mana? Terima kasih. Soalan baik soalan tu ya. Soalnya saya tidak guna sangat. Saya tidak gunakan slogan seperti mana yang sudah sebut itu. Tapi saya nak tanya, cuba kita fikir. Selama 3 tahun yang lalu ini ada parti-parti yang bercakap soal slogan.
Islam dan sebagainya. Saya cuba tanya dia, apa yang dia buat, apa contoh negara mana, apa hasilnya, apa penyelidikannya, apa program peningkatan ilmu dan penyelidikan, apa program khas untuk meningkatkan kefahaman rakyat tentang Islam. Itu patut soalan lebih relevan. Okey, kemudian baru saya jawab. Nah, sekarang jawapan saya, kita dalam sejarah, kita kena lihat tentu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cara contoh-contoh dari segi khalifah, yang saya paling tertarik ialah Khalifah Umar Abdul Aziz, yang disebut Umar Thani, cucu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dia dalam masa 2 tahun 3 bulan dia boleh selesaikan masalah kemiskinan kerana pengurusan zakat dan harta yang sangat baik. Ya. Dia khazanah negeri itu ditanggap sebagai khazanah dia. Dia sagap sebagai amanah rakyat. Ya. Upah dan gaji dia tidak terlalu tinggi. Ya. Hanya sangat minimal dan munasabah. Ini kadang orang bercakap berdega-dega tentang Islam, tentang gaji maksima tak pernah potong. Sebab itu saya nak kawan-kawan fikir, bukan apa yang diucapkan, tapi apa yang diamalkan. Baik. Bagaimana kalau begitu? Itu dari segi miskinan. Dari segi pengalaman kita menimba, tentu daripada pengalaman semua, adalah soal kefahaman yang pertama. Di antara tokoh besar yang membawa perubahan dan kekuatan umat Islam zaman selepas itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang dari Kurdi, ya, yang kemudian yang disebut di kawasan Iraq sekarang. Tapi 10 tahun yang pertama apa dia lakukan? 10 tahun yang pertama ialah dia perkukuh kesedaran rakyat, kefahaman rakyat, ilmu rakyat. Itu penting. Jadi bagi saya, kalau tanya saya, ini yang pertama, kefahaman itu penting. Ya. Kalau tidak, umpamanya atas nama Islam kita boleh fitnah, caci maki, hina orang, timbulkan permusuhan antara kaum dan agama. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu, walaupun dia sultan Islam yang sangat baik dan handal, 10 tahun pertama itu membuat hubungan dengan semua kawasan-kawasan jiran, negara-negara Kristian yang berhampiran, dan berlaku baik kerana kata dia keamanan kawasan itu penting. Bila negeri itu aman, dia boleh tumpu perhatian dalam pembangunan. Nah, ini yang kita lakukan. Baik. Kalau sudah nak tahu apa dia rencana segi ekonomi, baca ekonomi madani. Apa dia trust yang kita tekankan. Kemudian kita kembangkan kepada aspek perindustrian. Apa dia? Dulu kita bicarakan, sudah saya sebut, bukan saja Ibn Sina dari segi perubatan, ya. Ibn Rushd dari segi falsafah, Imam Al-Ghazali, atau Al-Biruni dari segi matematik. Baik. Tetapi yang saya tekankan ialah pertamanya kefahaman. Biar kefahaman rakyat itu menyeluruh, lebih tinggi. Kemudian ada areas of specialization. Sebab itu kalau saya lihat tadi sebelum masuk UTM, ya, bidang cemerlang dia dalam beberapa bidang penemuan-penemuan baru berdasarkan keupayaan research dan kemudian dapat disampaikan untuk memudahkan. Jadi saya tidak sangat bimbang kalau kita tidak dapat ambil mencapai tahap antarabangsa terkemuka nak lawan Elon Musk ataupun yang lain. Tak perlu sampai ke situ dulu. Tingkatkan keupayaan kita supaya kita boleh dapat bersaing di rantau kita dulu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tumpu perhatian dalam bidang keilmuan, dalam bidang specialization kita. Apa yang kita tumpukan, saya kata, termasuk yang saya sebut tadi, apa dia? Transformasi digital. Itu penting. Keduanya, kita masih import barang makanan yang terlalu banyak. Negara subur, tetapi teknologi pertanian masih mundur. Kita tumpu bidang itu. Sebab itu baru-baru ini saya luncurkan
Umpamanya 5 musim 2 tahun untuk pengeluaran hasil padi. Tapi perbelanjaan awal peruntukan itu perlukan minima 3 bilion ringgit. Ya. Tapi saya kata terpaksa kita beri peruntukan. Kerana kalau tidak kita terpaksa bergantung kepada import beras dari luar negara. Dan beras luar negara sekarang melambung naik. Jadi harga beras import sekarang sudah tinggi. Walaupun beras yang lain yang di dalam negara masih terkawal harga dia. Jadi saudara, semua ini kita harus lihat, ya. Kemudian untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan industri, apakah kita nak tumpu syarikat-syarikat besar saja? Tidak. Maka kita tumpu SMEs supaya keupayaan memberi manfaat kepada yang lebih ramai. Jadi sudah tahu kontroversi baru-baru ini bila saya cadangkan untuk meningkatkan kefahaman anak-anak Islam dalam masalah kekeliruan dan percambahan dan penghinaan pelbagai ini, baca 40 hadis Imam Nawawi, ya, Matan Al-Arba'in yang 40. Kemudian ada pula yang bukan Islam mengamuk, ini nak paksa. Kemudian yang Islam pun. Jadi sebenarnya kalau nak hadapi, kita nak jadi Islam yang baik, kita kena dengan ilmu, ya. Tapi saya tidak bermaksud memaksa. Orang bukan Islam tidak dipaksa baca 40 hadis itu, ya. Tapi ilmu, tanya saya baca semua. Terutama masa dalam penjara, banyak waktu, ya. Misalnya bila Quran, hadis dan tafsir semua saya baca. Saya baca kitab-kitab lama Cina, semua klasik dia, Romance of the Three Kingdom, Road to the West, semua saya baca. Oh, saya jadi Cina? Tak. Kerana saya dah jadi pemimpin, masyarakat Cina itu sebahagian daripada keluarga saya, ya. Kemudian India, pahaman Hindu, pahaman Buddha. Saya tak galakkan semua orang baca, tapi sebahagian kita kena faham. Jadi bagi saya, kalau orang bukan Islam nak baca, janganlah jadi. Kadang-kadang orang bukan Islam ni pun kadang-kadang dia macam Islamofobia. Dengar Islam aja dia fobia. Itu masalah juga. Tetapi apakah kita paksa bukan Islam? Tak. Apakah kita wajibkan bukan Islam baca 40 hadis? Tidak. 40 hadis ini hanya untuk pelajar-pelajar Islam. Mengapa kita begitu? Kerana kita tengok kedangkalan ilmu jadi masalah. Kerana kedangkalan ilmu lah orang boleh fitnah, orang boleh cerca, orang boleh buat hukuman ikut suka hati, ya. Ini maksiat. Kebetulan rasuah tak ada sebut pula. Kecaman terhadap rasuah itu tidak kuat. Aneh, saya fikir aneh. Anjuran pakai janggut lebih kuat daripada anjuran menolak rasuah. Jadi saya tidak fikir pendekatan itu bijak. Maka caranya, bukan saya buat fatwa, saya bukan bidang saya, keupayaan saya. Maka saya rujuk kepada hadis yang jumhurnya, majoriti ulama memikirkan hadis penting yang telah dikumpul oleh Imam Nawawi. Itu sebagai contoh. Ini bagi saya pendekatan yang lebih realistik, untuk lahirkan Ibn Sina sepanjang 1400 tahun. Islam itu pun tak ramai. Tapi alhamdulillah, tamadun Islam melahirkan juga gergasi dalam bidang ilmu, dalam bidang berbagai bidang, ya. Tetapi saya harap permulaan ini baik. Syarat dia apa? Ya, tenanglah. Soal kaum agama ini jangan kita jadi masalah perkotak-katikan. Baca secara, ya, faham, ya, dan tahu sensitif. Tiap kenyataan, macam saya, kebetulan saya Perdana Menteri, saya buat kenyataan, ya. Kalau saya tak hati-hati, mungkin menyinggung orang Islam. Saya lebih sikit kan menyinggung orang Cina atau menyinggung orang India. Kemudian tertinggal pula nanti orang Dayak dan orang Kadazan. Jadi saudara kena fikir, ya, bagaimana kita nak santuni supaya semua ini dapat dihadapi. Tapi katalah kalau saya betul-betul khianat kepada Islam, saya buat beberapa hal, maka memang ada hak orang Islam bangkit dan bantah.
Ataupun saya kanat pada orang Melayu. Saya buat sekolah daif, majoriti sekolah Melayu. Tapi kalau sekolah Cina daif, kita bantu juga. Sekolah Tamil daif, bantu juga. Saya kata Kuala Lumpur, saya jaga Kuala Lumpur sekarang. Saya kata saya tidak mau Kuala Lumpur dikenal dengan mercu tanda, dengan Twin Tower saja, dengan bangunan yang hebat-hebat, dan restoran 7 bintang dan hotel-hotel megah. Saya nak Kuala Lumpur dikenali sebagai kota bersih, gerai, warung yang baik untuk rakyat di bawah. Ya. Maka dalam beberapa bulan ini berbelas-belas yang telah dibaiki, dibangun semula. Ya, bumbung-bumbung. Kuda mentang-mentang Kuala Lumpur yang pergi ke warung ni siapa? Orang-orang miskin. Maka dia robek, panas. Ya. Dan tak ada siapa peduli. Ni pejuang-pejuang Melayu yang hebat-hebat yang buat proklamasi Melayu ini semua. Mana dia tahu ini semua? Ya. Jadi sebab itu saya tidak minta anak-anak jangan terpegunlah dengan orang jerit-jerit itu. Ngam-ngam pergun. Siapa pun boleh jerit, boleh dapat tepukan. Tapi orang ukur kamu apa yang kamu buat masa kamu berkuasa. Jadi sebab itu saya kata dalam peringkat awal berpuluh dah gerai-gerai baru. Dan esok sebelum saya berlepas ke Jakarta, itu bukan saya kata pasal program Temu Anwar. Ini kan salah faham pula. Program itu program rapat pimpinan negara-negara ASEAN. Semua ketua negara ASEAN wajib hadir. Itu di kempen di Jeram. Oh, Anwar tak ada kerja lain, asyik keluar negara je. Benda ni. Baik, hari itu saya pergi ke Laos. Pergi pagi, flight 7:30 pagi. Habis program malam, lepas saya pergi semayang di masjid di situ, balik malam. Tak pergi mana, mesyuarat, jumpa Perdana Menteri, jumpa ini, bincang balik. 16 hari bulan saya kena pergi ke Nanning, China, kerana Perdana Menteri China minta hadir satu majlis undi. Saya bertolak pada Kuching kerana hari Malaysia. Selesai 10:30, naik kapal terbang pukul 11 malam sampai 3 pagi. Program dia 9 pagi, habis 3 petang saya balik Kuala Lumpur. Itu marah. Apa kerja dia? Asyik berjalan makan angin. Benda ni. Ya. Tapi dah orang dengar, iyalah, apa ni, apa kan mengenal apa Perdana Menteri ni, masjid saya pun bocor, dia tak tengok, dia nak pergi ke negara China. Buat apa? Ini sebab saya minta anak-anak fikir, critical mind, you know. Saya tak ada pilihan, bukan saya seronok pergi. I have to do a job. Saya bukan anak minta kerjasama saudara. Saya tanya anak-anak, mungkin kalau anak-anak tak simpati, siapalah lagi nak simpati. Itulah yang saya cakap sikit lebih kepada anak-anak ni. Ya. Yang penting apa? Yang penting apa? Kita ada kuasa. Janganlah curi duit negara. Itu bagi saya sangat penting. Saya nak Malaysia ini janganlah nampak hina sangat imej dia. Ya? Apa imej Malaysia? Kalau baca di luar negara, negara yang korup. Ya. Negara yang korup. Itu imej kita. Keduanya, negara yang sekarang ini melahirkan kelompok-kelompok ekstremis, kaum dan agama. Ini semua akan menjejaskan masa depan anak-anak. Kalau ini diterima pakai oleh negara-negara asing, ya, pelabur-pelabur, kita tidak akan berjaya. Macam 2-3 tahun yang lalu, lembab ekonomi negara ini. Ya. Jadi, saya diinterview oleh Fortune Magazine. Fortune Magazine ini di antara majalah terkenal dari New York yang membicarakan tentang 500 syarikat terkemuka di dunia. Saya sibuk, jadi saya ada program di Perak. Dia turun ke Perak, di Tambun, interview saya. Di antara soalan-soalan yang sama tentang apakah boleh saudara tangani perkembangan golongan pelampau ni. Saya kata saya insya-Allah boleh. Dia kata ini sentimen ini akan menakutkan pelabur-pelabur. Saya kata tak betul. Ada masalah dan kita mampu tangani. Dan saya yakin walaupun ada masalah kekeliruan sentimen sekejap, saya yakin saudara insya-Allah. Yes, we have a problem. Kita nak explain. Macam tadi saudara tanya tentang komunikasi. Memang ada kelemahan kita.
Memang nak jawab masalah senang je, pergi ke kampung. Kamu percaya ke besok habis Cina ambil alih negeri ni? Itu disampaikan. Orang Melayu fikir betul juga. Anwar ni banyak kawan Cina. Menantu dia pada Cina seorang. Habis. Jadi dia tak fikir, dan itu yang menyebabkan sentimen menentang itu kuat. Tapi saya tidak fikir boleh. Yang penting apa saya sebut? Yang pertama, pemimpin saya dengan kuasa yang ada. Saya nak percaya, cakap kepada anak-anak, dengar ni baik-baik. Dengan segala kuasa yang ada pada saya tidak akan izinkan negara ini menjadi perkakas bagi beberapa perasuah curi harta dari negara ini. Saya tak peduli. Kamu nak serang, kamu nak hina, kamu rasakan nak boleh kalahkan, I don't care. I have a duty and I will fight till the end. Yang kedua, guna kuasa ini, cari jalan untuk yang rakyat yang terbanyak. Macam saya kata sini, sebaik sekolah Naif kita start begitu. Hospital, orang kita duduk bertumpu-tumpu begitu. Tengok tadi saya pergi dengan Menteri Besar Wan Hafiz tadi. Itu kita kena santuni. Dengar masalah-masalah rakyat. Cuba baiki sedaya upaya kita. Seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, in uridu illal islah mastata. Buat sedaya upayaku perubahan ke arah kebaikan. Biar apa senang, tak senang. Orang hentam, orang caci, orang maki, semua. Saya pakai capal, dia maki. Saya pakai songkok pergi Beijing pun dia maki. Saya pakai baju Melayu di luar, sampai di dalam pun salah. Apa saya ingat saya nak ubah? No. Lagi saya buat. Saya peduli apa? Yang penting apa? Saya tak curi. Yang dia tak sebut apa? Saya tak curi duit orang. Saya tak. Itu penting, saudara. Bagi saya itu terpenting bagi negara. Benda kita buat. Baik, ada anak tadi bincang macam mana buat Islam. Okey, tulis. Kalau mana saya boleh baiki, saya boleh baiki. Saya tidak ada jawapan untuk semua masalah di dunia ini. Kata boleh kita buat, ada cadangan ni nak buat Islam, ya. Tapi jangan guna Islam je jerit orang, permain orang, hina orang, caci orang, pelekeh orang. Jangan. Islam itu dakwah. Islam itu agama yang mulia, saudara. Ini saya nak ingatkan anak, kerana masa depan kita cemerlang. Bila saya luncurkan Madani dan kemudian ekonomi Madani, apa dia teras dia? Saya kata, bagi beberapa tahun, kalau kita dapat urus negara dengan baik, tumpukan bidang pendidikan dan kemudian asas dan penyelidikan, saya percaya insya Allah kita boleh angkat Malaysia ini sebagai negara hebat dan gagah di rantau kita. Siapa yang boleh lakukan? Ini anak muda. Jangan harapkan anda orang yang lama ni bergaduh je. Enough of them, jangan peduli. Buat apa kita terikat begitu? Nak walak-walak macam buat apa? Fikir sendiri. Do something. Save your country. Bukan marah, ditekankan sedikit. Jangan bergaduh ini. Tekan dalam dialog dia terbawa-bawa dengan itu yang kempen-kempen. Biar. Tak boleh ubah dah cara begitu. Masih gaduh, maki orang. Buat apa? Ada debate, bincang tentang pelan perindustrian. Anwar buat ini, betul. Tapi pelan perindustrian harus begini-begini. Zero. Ada pandangan tentang ekonomi Madani, keutamaan, digital transformation dan lain-lain apa dia buat. Tentang program 5G. Zero. No discussion. Apa yang ada? Dia ini baik yang kafir, dia tak Islam, dia benda. Itu saja. Anak muda, do you accept this? No. You cannot accept this. You must change the narrative. Politics, economy in this country. Because you know why? Because you have to save this country because you love Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.